Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu ma ja'a fil kalam ba'da nuzulil imam minal mimbar. Bab yang telah datang ia bab pada menyatakan bercakap kemudian daripada turun imam daripada mimbar. Jadi bab dia bila imam turun daripada mimbar nak pergi ke semayang dah, kita boleh cakap dah. Masa khutbah tu dah boleh cakap. Tak, umpamanya. Dengan hadis yang akan datang menunjukkan boleh imam berkata-kata antara khutbah dan semayang, yakni kemudian daripada turun daripada atas mimbar itu boleh berkata kerana hajat dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi ini katanya. An Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil hajah idza nazala min 'ala al-mimbar. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Anas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ia dengan sebab satu hajat apabila turun ia daripada atas mimbar. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada hadis Jarir bin Hazim. Kata Ibnul Arabi, dan ada pun bercakap-cakap pada hari Jumaat antara turun daripada mimbar dan semayang, maka sungguhnya telah datang padanya dua riwayat, dan bermula yang asah di sisiku bahawa tiada berkata-kata ia seorang padanya pada ketika itu. Yang ni boleh bercakap-cakap dalam hadis yang kita dengar tadi ketika imam turun daripada mimbar, tapi kerana hajat. Sebab hadis yang kita dengar tadi daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi bila turun daripada mimbar pernah dia bercakap sebelum takbir solat Jumaat. Tapi bil hajah makna dengan sebab ada hajat. Boleh. Maka kita ni kekal pada tak boleh lah maknanya. Imam khatib sahaja. Khatib ni dalam maknanya tengah baca khutbah boleh cakap. Dia boleh potong khutbah. Khatib boleh potong khutbah. Tak putus walak jikalau perlu. Umpamanya Nabi pernah baca khutbah dan tiba-tiba seorang laki-laki masuk terus duduk dak semayang tayat masjid. Nabi kata bangun, belum lagi tunai 2 rakaat kan. Jadi tengah khutbah Nabi potong. Dengan hajat. Adapun kita tak boleh. Kalau kita kata diam sekalipun, faqat la rauta, Nabi kata, maka engkau telah berbuat satu perbuatan yang lara, iaitu kita ajak orang suruh diam, lara legak dikira. Hak cakap tak usah kira bahan lara tu. Tak, hak sembang kita suruh dia diam tu kita lara. Melainkan khatib. Khatib boleh. Ingat kalau bila-bila tulang jadi khatib, ada benda mustahak berlaku tengah-tengah baca khutbah, potong sekejap, khabar benda penting. Tapi benda-benda yang kurang penting lepas daripada tu lah. Sebab tu banyak berlaku sekarang. Kadang-kadang ada tempat masjid tu dia jalan tabung derma ketika khutbah. Nampak? Ni salah. Tapi tak banyak pernah berlaku. Tak boleh. Kerana melarakan orang daripada mendengar khutbah. Ataupun membuat pengumuman selepas daripada habis khutbah, sebelum daripada qomat. Tak boleh juga buat pengumuman. Pengumuman lepas pada semayang kaki jangan balik. Tak. Ada penceramah ke apa, tak boleh masa tu. Nak buat pengumuman selepas semayang atau sebelum start baca khutbah. Itu cara dia.
Sebab kalau tak tahu cara tu jadi salah. Jadi tak kena. Nah. Kalau orang tegur, tak apa kena orang tak tegur. Pakai salah semua. Banyaklah benda-benda yang bukan asal daripada sunnah berlaku ketika khutbah. Ada kalanya benda tu bid'ah yang tidak baik. Ada kala benda tu bid'ah yang baik. Tetapi cara melaksanakannya tak berapa tepat. Umpamanya membaca salawat. Ketika khatib nak berdiri nak naik tangga khutbah. Ini bid'ah. Maksudnya tidak ada pun Nabi suruh baca selawat masa tu. Baca selawat ni sebarang masa lah. Bukan maknanya bila Allah tokat ke khatib selawat oleh para bilal. Dan kalau selawat juga lah ni tak salah. Cuma jangan kuat, perlahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan kuat. Yang kuatnya, kok speakernya khutbah tu sendiri. Hak sunnah tu patut kuat. Kadang-kadang khutbah tu perlahan je. Speaker dia bunyi sound. Hak kuatnya Tok Bilal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hak tu kuat. Habis pauti kapung dengar. Tapi time khutbah perlahan. Jadi mikrofon Tok Imam perlahan. Ittaqullah. Slow. Jadi hak Nabi hak asal tu perlahan, tak apa comel situ. Ini bukan marah, maknanya kata baca ayat innallaha wa mala tu tak salah, tapi benda tu tidak ada nas, maka kita buat kediang perlahanlah sikit. Jadi kata Ibnu Arabi, dia kata bab cakap-cakap pada Jumaat antara turun mimbar dan semayang ini, maka telah datang dua riwayat. Yang asahnya tak berkata-kata lah, diam je lah. Jadi menunjukkan bahawasanya hadis yang satu lagi Nabi berkata-kata ni kan yang hajat. Jadi kalau tak ada hajat, diam. Jadi diam tu asah. Asah ni maknanya lebih sahih. Lain kali kalau kita dengar pendapat yang sahih. Sahih ni kalau dia ada lawang, iaitu yang lemah. Sahih lawang lemah. Kalau ada dua pendapat, dia kata pada masalah ini ada dua pendapat ulama, maka yang sahihnya makna satu pendapat lagi dia kabar apa dah. Kita faham yang satu lagi pendapat yang dhaif. Maknanya itu kok dia kata ada dua pendapat. Yang asahnya maknanya hak lagi sahih saja. Asah lebih kuat daripada sahih, sahih lebih kuat daripada dhaif. Ilmu tu. Babu majah fil qiraah fi salatil jumaah. Ba'da datang daripada menyatakan bacaan pada sembahyang Jumaat. Ketahuilah kiranya saudaraku, pada hari yang akan datang ini menunjukkan sunat membaca pada sembahyang itu akan dua surah yang diterangkan oleh hadis itu. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi, katanya an Ibnu Abi Rafi maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Marwan wa Abu Hurairah 'ala al-Madinah wa kharaja ila Makkah. Diriwayatkan dari seorang daripada tabi'in yang bernama Ubaidullah bin Abi Rafi, abdi merdeka bagi Rasulullah, katanya telah menjadikan ganti masa meninggal negeri oleh Marwan akan Abu Hurairah pada menjadi imam pemerintah negeri Madinah Munawwarah, dan keluar Marwan pergi ke negeri Makkahul Mukarramah. Apabila ia Marwan telah menjadi wakil pemerintah, maka ialah imam pada sembahyang, dan sebagainya. Kata Ubaidullah, Fasalla bina Abu Hurairah faqara'a yaumal jumu'ati faqara'a suratal jumu'ah wa fi sajadah as-saniyah idza ja'akal munafiqun. Maka semayang ia Abu Hurairah dengan kami oleh Abu Hurairah hal keadaannya jadi imam, dan kami makmum pada hari Jumaat. Apabila habis Fatihah dibacanya, maka kami mendengar ia Abu Hurairah baca surah Jumaat pada rakaat pertama. Kemudian daripada membaca ia akan Fatihah, dan membaca ia Abu Hurairah pula pada rakaat yang kedua akan surah yang dibaca orang akan, iaitu Iza ja'akal munafiqun. Itu surah Munafiqun. Apabila dengar Ubaidullah akan bacaan Abi Hurairah yang demikian, berhajatlah ia bertanya kepadanya Abu Hurairah, lalu pergilah ia mendapatkan dia Abu Hurairah. Kemudian dia selesai sembahyang Jumaat itu. Qala Ubaidullah
adraktu Abu Hurairah faqultu lahu taqra'u bi suratani kana Aliyun yaqra'u bihima bil Kufah. Kata Ubaidullah, maka aku dapati akan Abu Hurairah kemudian daripada semayang, maka aku kata baginya, ya Abu Hurairah, engkau baca akan dua surah tadi, iaitu dua surah yang ada Sayyidina Ali baca ia dengan kedua surah di negeri Kufah. Qala Abu Hurairah, inni sami'tu Rasulullah sallam yaqra'u bihima. Kata Abu Hurairah bahasanya aku telah mendengar akan Rasulullah sallam pada masa hayat membaca ia Nabi akan keduanya surah pada masa hari Jumaat. Kata Imam Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Abbas dan Nu'man bin Bashir dan Abi Utbah Al-Khawlani. Kata Abu Isa lagi, dan bermula hadis Abi Hurairah ini ialah hadis hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan dia oleh Muslim dalam sahihnya, dan ada dikeluarkan juga oleh Imam Syafi'i dalam kitab Baik, kita dengar terjemahan hadis dulu. Bacaan benda kau yang Nabi baca pada sembahyang Jumaat, hari Jumaat ni lah. Jadi dari cerita Ubaidullah ni, dia kata satu hari Marwang ni Perdana Menteri. Masa tu dia mengetah. Nampak? Jadi bila dia nak pergi ke Mekah, dilantiklah Abu Hurairah bagi dia menjadi pemaku dia. Jaga negeri Madinah ni. Abu Hurairah ni masa ni tua dah lah. Tua dah. Jadi bila Abu Hurairah dilantik menjadi wakil pemerintah negeri Madinah, dia juga berhak menjadi imam di semua daerah dalam kawasan Madinah. Sebab itulah kalau dalam negeri Terengganu ni, maka sultan boleh menjadi apa benda ni imam di mana-mana masjid yang dia suka. Sultan ni mana orang yang paling berkuasa dalam negeri. Dalam negeri Terengganu ni siapa paling berkuasa? Tengok MB, nama benda dia MB. Abang Ye. Datuk Idris Yusof kita ni fiqh lah, bukan politik, ni nak cerita fiqh. Mana dia boleh jadi imam seluruh masjid mengikut syariat lah. Faham? Kerana dia ni paling berkuasa dalam negeri umat Islam Terengganu ni. Tapi tak berlaku lah. Cuma maknanya dia nak boleh jadi imam, dia nak pergi berdebat tunang boleh. Dia nak jadi imam di Rusila ini boleh. Kalau dia takut nak begitu, hal lain ni khabar fiqh. Faham lagi? Gitu juga Abu Hurairah. Imam ni dia lain sikit, dia ada kelebihan di atas segala rakyat. Nampak? Dia ada kelebihan. Dia boleh pergi jumpa dengan kaum kafir. Kalau orang kafir buat hari raya pun dia boleh pergi. Kita rakyat jelata dah boleh pergi. Nampak? Dia jangan sama. Hukum tak sama. Pemerintah ingat dia tak sama. Dia ada kelebihan sikit. Dia lain daripada kita. Kita kalau kita pergi rumah orang, maknanya buat sembahyang-mayang, maka tuan rumah paling berhak jadi tok imam. Tuan rumah. Tapi kalau menteri besar, dia lebih berhak. Dia gitu. Tapi tak mungkin jadi gitu. Kita harap menteri besar kita bila-bila. Maknanya dia, kalau dia pergi rumah orang, dia duduk depan dah dia takwil. Mana kalau orang lain sembahyang mayat, ustaz ke, dia duduk depan, kita boleh takwil. Walau tok guru sekalipun. Tak apa pada depan. Tuan rumah cepu. Apa? Tu. Maknanya kalau dia seorang tok guru, seorang ustaz sekalipun, dia pergi sembahyang mayat orang, dia pas depan. Dengan tuan rumah dak jepuk pun duduk depan, dia langgar peraturan. Yang boleh langgar peraturan raja atau naik pemaku dia. Dia gitu. Dia tu mana Datuk Guru pada depan. Tuan rumah jepuk balik. Nak tahu hukum. Comel lah tu. Tuan rumah suruh. Tuan rumah berhak. Jadi hak dia nak lepas orang boleh. Yang doktornya tuan rumah dah lepas hak dia orang lain. Tuan rumah kata orang ni jadi imam. Kabur ke Pak Maaf jadi imam. Orang marah dah, ustaz leh lah. Tak boleh tak. Jadi mana orang lain tu ambil lepas hak tuan rumah. Nampak lagi? Dalam bab solat jenazah dia ada tertib jadi imam. Benda-benda ni kita nak dengar supaya kau lama kau jadi comel gitu lah. Kau lama kau jadi comel. Hak ulama berbuh ni tujuan jadi comel. Dia gitu. Jadi bila dia ni menjadi imam sembahyang Jumaat, kerana dia ni wakil daripada pemerintah iaitu Marwang, gubernurnya.
Maka di sembahyang Jumaat satu hari, di belakang dia ada Ubaidullah, seorang sahabat. Dibaca Abu Hurairah lepas Fatihah surah Al-Munafiqun. Surah Jumaat. Surah Jumaat Surah Jumaat. Rakaat kedua surah Munafik. Waktu tu imam pernah baca ni lah. Sebagai imam dia baca dua surah ni tak. Jadi lepas pada sembahyang, katanya Ubaidullah, "Hai Abu Hurairah, aku dengar membaca tadi dua surah. Sayyidina Ali baca surah ni dulu. Masa Sayyidina Ali duduk ni." Ni nak bayar tu. Nak. Mana sukalah dia. Masa Sayyidina Ali itu jadi terimam sembahyang Jumaat, dia baca surah mu baca tak ni lah Abu Hurairah. Dan mendengar pula dia kata Abu Hurairah, "Aku dengar Nabi baca ayat ni juga masa Nabi masih hidup." Jadi ini sunnah. Kalau siapa kat setakat Sayyidina Ali je amal, tak ni sunnah. Faham tak lagi? Batu hak perbuatan Nabi, perkataan Nabi dipanggil hadis. Kalau perkataan sahabat je Nabi tak kata, dipanggil asar. Maka hadis maqam lebih tinggi daripada asar. Nampak? Melainkan perkataan sahabat tapi disebut nama Nabi. Nabi dah kata hadis tu, "Satu hari aku lihat Nabi nak memakai serban hitam di atas kepalanya tatkala peristiwa Fathul Makkah." Nabi dah cerita apa? Nampak? Hadis ni panggil hadis juga. Sebab apa? Ada sebut Nabi buat. Faham ni? Ada sebut Nabi, dia panggil hadis marfu'. Nabi buat. Dalam hadis dia cerita, "Aku lihat Nabi ketika Fathul Makkah takluk balik kota Makkah daripada musyrikin, di atas kepalanya ada serban hitam. Wa ala ra'sihi imamatu sauda, atas kepala Nabi ada serban hitam." Ini hadis. Walaupun yang kata sahabat. Sebab apa? Ada sebut Nabi buat. Faham ni? Dia asal sungguh ni hak. Satu hari kata Ibn Umar, aku lihat bapakku, iaitu Sayyidina Umar, nak makan buah kurma dengan tangan kanan. Tu asar. Pasal tak sebut Nabi buat ni. Tak apa tu. Jadi Abu Hurairah kata, bukan aku pandang-pandang. Aku dengar hak ni lah hak Nabi baca. Aku pernah dengar, bukan tiap-tiap kali Nabi baca hak ni, tapi aku pernah dengar Nabi baca surah Jumaat dan surah Munafiqun ketika Nabi masih hidup. Masalah membaca Sabbihismi Rabbikal A'la dan hal ataka hadisul ghashiyah pada hari Jumaat. Guna pula. Jatuh guna ada imam baca Sabbihismi Rabbikal A'la. Surah yang kedua pula hal ataka hadisul ghashiyah. Guna hukum tu. Kata Imam Tirmizi, diriwayatkan pula daripada Nabi SAW, maksudnya ia membaca dalam semayang dengan Sabbihisma Rabbikal A'la dan hal ataka hadisul ghashiyah. Dan hadis ini ada dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dan Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Kata Imam Nawawi, pada hadis ini menunjukkan baca Sabbihisma Rabbika dan hal ataka pada hari Jumaat juga adalah sunat. Nampak? Sunat juga. Jadi empat surah ni sunnah dah jadi. Inilah yang paling afdal. Walau bagaimanapun jangan kita kata wajib baca surah ni. Bacaan surah mengikut waktu semayang sebenarnya tak banyak yang kita jumpa dalam hadis. Tentang solat subuh, solat maghrib, solat asar, solat zuhur, ada hadis Nabi baca apa, tapi tak banyak surah. Bukan maknanya surah tu saja yang kita boleh baca. Tapi kalau kita baca apa yang Nabi baca dalam waktu zuhur, kita baca waktu retek, maka kita baca surah yang paling afdal. Kerana apa yang Nabi lakukan dikira yang paling afdal. Kita boleh baca surah lain, tak ada masalah. Tak, tapi ingatlah apa yang datang daripada Nabi itulah yang terbaik. Tapi jangan marah orang baca surah lain. Tak, lama dia baca wadduha hari Jumaat sama marah. Ini semua ayat Quran 114 surah, semua ni kalam Allah belaka. Ada kelebihan belaka. Tak, cuma kalau kita baca satu lagi, iaitu macam kata surah Jumaat dan Munafiqun, ataupun Sabbihis dengan surah apa benda ni hal atak, maka kita dapat satu tambahan pahala sunnah. Pahala ittiba' dipanggil, pahala ikut Nabi. Ada pun baca sebarang ayat di dalam Al-Quran atau surah, hasil pahala yang banyak di sisi Allah. Dasar balah lah masalah tu.